Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyelesaikan kemelut dan solusi tegas dan salamat. Malaysia sebuah negara yang makmur dengan hasil bumi yang kaya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jika diuruskan dengan baik dan amanah, negara ini akan menjadi negara yang berjaya dalam semua aspek. Walau bagaimanapun, perkembangan negara terhambat dengan pelbagai isu. Ditambah buruk dengan keadaan politik ketika negara sedang terbeban dengan COVID-19. Yang di-Pertuan Agong YDPA yang risaukan keadaan ini telah menegur untuk semua pihak menghentikan perebutan politik. Tetapi malangnya disambut dengan tindakan-tindakan parti-parti politik yang tidak hormat dengan titah YDPA. Apabila tiada hormat kepada ketua pemerintah negara, maka jadilah perkara tidak hormat kepada perlembagaan dan undang-undang negara. Maka timbullah pelbagai isu berpunca daripada sikap tidak hormat ini, seperti yang pertama, kes pencerobohan tanah di Raub seperti mana yang dibangkitkan oleh pembela. Yang kedua, kes daging beku import haram yang tidak halal seperti yang didedahkan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Yang ketiga, isu rasuah pegawai immigration di pintu masuk negara. Dan yang keempat, isu pegawai yang terlibat membekalkan dadah kalangan banduan. Timbul pelbagai isu lain berpunca dari sikap tidak amanah dan hormat kepada raja, perlembagaan dan undang-undang negara. Justru itu, muasalah agamawan dan aktivis memperkasakan raja-raja Melayu mampir melihat perkara ini dari dua sudut. Yang pertama, tuan-tuan, suatu simbol ancaman kepada kemurnian Islam sebagai agama negara dan keberadaan institusi raja-raja sebagai payung kedaulatan, keadilan dan keamanan negara. Yang kedua, satu cetusan peluang untuk menggerakkan perubahan terhadap permekasaan semua entiti dalam kerajaan YDPA, termasuk pentadbiran, perundangan, penguatkuasaan serta menyeluruh, termasuklah memperkasakan rakyat bagi mengisi posisi dan peranan dalam setiap sektor perkhidmatan. Kurangkan pergantungan kepada pekerja-pekerja ataupun warga asing yang tentunya hanya mengharapkan habuan semata-mata. Penyelesaian yang bersifat tegas dan salaman, yakni sejahtera, semua pihak amat perlu dititik beratkan bagi menjamin keadilan dan kedamaian. Sebagai contoh, cadangan daripada pihak mampir dalam kes pencerobohan tanah kerajaan di Raub, kami mencadangkan agar semua tanah tersebut diwartakan sebagai tanah rezak Melayu. Kemudian 60% disewakan kepada pihak pekebun, 40% disewakan kepada syarikat berkenaan dengan kadar sewa yang berpatutan. Yang kedua, cadangan mampir kes beku daging tidak halal. Mampir mencadangkan supaya badan pemantau yang bertanggungjawab tentang isu ini diperkasakan dari segi kuasa undang-undang, kecukupan tenaga kerja, kerjasama rentas agensi untuk membantu serta pemeriksaan yang kerap ke atas sumber-sumber bekalan. Mampir juga mencadangkan supaya satu bentuk mekanisme untuk agenda pemerkasaan dasar pertahanan menyeluruh, iaitu HANRUH, dalam isu bekalan makanan di dalam negara diberikan perhatian untuk dilaksanakan segera. Yang ketiga, cadangan daripada pihak mampir dalam isu amanah badan-badan penguat kuasa. Selain daripada pemantauan dan penangkapan yang dibuat pegawai-pegawai yang memegang jawatan di dalam perkara yang melibatkan kuasa dan amanah,
harus diperkasakan dengan kekuatan dalaman melalui proses tarbiyah berterusan supaya sifat amanah itu terbit dan terbentuk daripada dalam. Perkara ini harus serius diberikan perhatian dan modul-modul tarbiyah dan pelaksanaannya harus disegerakan dijalankan. Cara yang digunakan sekarang ini terbukti gagal untuk membentuk pasukan yang mempunyai integriti dan kredibiliti yang tidak dicabar oleh masyarakat. Kesimpulannya, kekayaan yang dikurniakan Allah pada tanah Melayu ini bukan sekadar cukup untuk mengkayakan seluruh rakyat, bahkan mampu untuk membantu saudara-saudara kita di negara lain. Jangan biarkan ia disamun ataupun dirompak secara tamak dan licik oleh pihak-pihak tertentu sahaja. Akhirnya mampir mengajak dan memohon teman-teman agamawan agar terus gigih dan tidak berputus asa mengasuh umat, terutama kalangan pemimpin, pentadbir, penguat kuasa dan generasi pelapis agar memiliki iman dan akhlak yang benar memikul amanah agama, bangsa dan tanah air. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.